بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العلي العظيم. أما بعد، bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan peluang oleh Allah pada malam ini untuk bersama-sama berada di dalam pengajian kita, pembacaan kitab kita Fiqhul Harakah dari Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan mendapat kebaikan dan juga keberkatan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Kita sambung semula pada malam ini pembacaan kitab kita. Buka suara. 65 di Rasulullah sering bermimpi tu. Ketiba-tiba Rasulullah sering bermimpi dia. Tahu tak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Surat 65. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam sering bermimpi seperti pancaran waktu subuh, dan mimpi-mimpi yang benar dan terus-menerus berulang alik ke Gua Hira dan mengambil bekal yang disediakan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Di Gua Hira, baginda meneruskan ibadah yang disyariatkan kepada datuknya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi sebelum daripada syariat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas baginda Rasulullah, maka Nabi beramal dengan syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Salat di waktu pagi 2 rakaat dan juga salat di waktu petang 2 rakaat. Maknanya sebelum daripada sembahyang 5 waktu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga salat. Kerana ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad sebelum daripada kefarduan salat 5 waktu, dia kata Nabi tak sembahyang. Dia ingat Nabi menyegar lagu dia tak sembahyang. Menyamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam macam dengan dia. Mana mungkin seorang rasul yang taat pada perintah Allah sebesar-besar ibadah dia boleh tinggal, yakni iaitu salat. Baik. Jadinya Rasulullah sering bermimpi seperti pancaran waktu subuh di sini. Ini di antara salah satu daripada yang ulama sebut di antara salah satu daripada cara baginda sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebutkan oleh ulama di antaranya, kalau kita tengok dalam kitab Ulumul Quran, antaranya Al-Itqan fi Ulumil Quran, lagi Al-Ijaz wal Bayan fi Ulumil Quran, Al-Burhan, banyak lagi lah kitab-kitab yang membicarakan tentang ulumul Quran. Antara salah satu bentuk cara Allah Ta'ala nak bagi hidayah, nak bagi wahyu pada Nabi Muhammad, seperti mana mimpi, seperti mana cahaya subuh.
Dan wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah ini ada dua cara, bi ghairi wasitah dan biwasitah, dengan perantaraan dan tanpa perantaraan. Di antara perantaraan, contoh perantaraan melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril alaihi salatu wassalam mai kepada Nabi Muhammad sama ada dalam rupa yang betul ataupun dalam keadaan merupa seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Adapun dari sudut bi ghairi wasitah, tanpa perantara, di antaranya seperti pancaran waktu subuh. Jadi mimpi para Nabi Rasul ni betul belaka. Adapun mimpi kita barangkali betul, barangkali tak betul. Banyaknya tak betul ya. Banyaknya tak betul. Malam sehari balik mimpi sembelih bini, besok pagi makin petakik sungguh bini dia. Kita tanya pasal petakik, dia kata mimpi Nabi Ibrahim sembelih anak dia Ismail boleh. Takkan saya mimpi sembelih bini tak boleh kot? Hang nak nikah seorang lagi, lepas tu duduk sabit dengan mimpi Nabi Ibrahim. Tak boleh situ, hukum dia haram. Baik. Jadi mimpi kita ni tak boleh samalah dengan mimpi Nabi Rasul. Mimpi kita ni banyak digoda, masuk dengan setan-setan semua duduk tu. Semalam mimpi tu dah. Mana saya tidur mimpi. Mimpi apa? Mimpi duk jawab periksa. Mimpi duk jawab periksa waktu duduk di Ma'had Tahfiz Kedah. Dia mimpi ni masuk waktu tu Syafawi 30 juzuk. Duduk di Ma'had Tahfiz ni, tiap-tiap 4 bulan kita akan ada periksa 5 juzuk tebuk, 5 juzuk. Habis 6 semester dia akan tebuk balik 30 juzuk. Ni mimpi hak tebuk 30 juzuk. Tidak. Lepas tu dalam mimpi tu Syafawi ni kena baca. Kena ulang balik hak kita menghafal tu. Ustaz hak tanya tu, dia kata baca tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kita pun baca tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Sampai tang tu ayat lupa. Dia baca dia marawih pi juzuk 2, lagi dia patah balik masuk juzuk 1. Ulang ni tilkar rusul 40 kali dia ulang. Lah kali kata habislah aku periksa kali ni tak pas dah, pakai tak boleh lah dia kena ulang balik ni 30 juzuk yang kena ulang balik, kena periksa balik ni. Tiba-tiba tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala punya kerja bini gerak. Bang, subuh dah. Amboi, mujung dia ingatkan tak lepas dah periksa. Rupanya rupanya mimpi. Tu dia kan. Maknanya apa, nak habaq kata benda tu payah sungguh. Kan? Ada orang hak mengaji di Al-Azhar tu balik main mimpi, jawab periksa tak pas. Nak habaq kata periksa di Al-Azhar tu susah sungguh. Jadi kita duk bawa dalam mimpi. Rasulullah sebelum mai Islam, syariat sembahyang 5 waktu, Nabi Muhammad ikut syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan antara syariat Nabi Ibrahim yang kekal sehingga ke hari ini beliau, di antaranya sa'i baina Safa wal Marwah. Sa'i di antara bukit Safa dan bukit Marwah, iaitu salah satu daripada rukun-rukun haji dan juga umrah. Lagi al-udhiyah, sembelihan, yakni korban tu di antara syariat yang ada pada Nabi Ibrahim dikekalkan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ada riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim ni minta ke Allah Ta'ala nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana banyak kelebihan yang Allah bagi pada umat Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim nak jadi umat Nabi Muhammad. Akan tetapi tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak jadilah umat Nabi Muhammad. Nak jadi lagu mana Nabi Ibrahim mai dulu, Nabi Muhammad mana mai lagi.
Tapi Allah Ta'ala memakbulkan doa Nabi Ibrahim itu, apa dia? Disyariatkan kita untuk menyebut nama Nabi Ibrahim dalam selawat kita, dalam tasyahud akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Disebut nama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, dan dalam sembahyang ni kalau bercakap batal. Cakap batal, misalnya. Walaupun tak cakap Melayu, cakap Arab pun batal, Belum. Tak cakap Melayu pun batal nah. Contoh. Kawan maklum menguak. Menguak gitu. Lepas tu dia kata alhamdulillah. Maklum kata apa? Yarhamkillah. Batal dah. Pasal apa? Ka di situ dhamir. Ki. Ka bagi laki. Ki bagi kasrah perempuan. Dhamir itu. Seolah-olah yarhamkillah ataupun yarhamkallah laki. Moga-moga Allah merahmati kamu. Kamu di situ tu seolah-olah kita bercakap dengan dia. Batal. Tapi kita duk cakap dengan Nabi Muhammad lah mayang ni. Tak batal. Pasal apa? Ini di antara keistimewaan Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas kamu. Kamu siapa? Kamu Rasulullah. Nah, situ saja hak tak batal. Hak lain batal nah. Satu masjid Musin Hashim maklum pun yarhamkumullah. Apa kekok batal tu? Kena mayang lain. Tu dia. Nah, jadi kena jagalah bab-bab mayang tu. Walaupun orang kata mayang ni biasa je ustaz, kami duk mayang dah. Mu duk mayang betul lah. Betul ke tak betul itu tak tahulah. Kan sempurna ke tak, tah ke batal 10 kali dah mu tak sedar lah. Tak sedar lagi. Pasal tak ambil cakna bab semayang. Baik. Tiba-tiba pada suatu malam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia siapa? Dhabit situ ia Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira, iaitu pada 17 hari bulan Ramadan dalam tahun ke-41 dari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, bersamaan 6 hari bulan Ogos tahun 610 Masehi. Malam yang amat bersejarah kepada seluruh alam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga telah dikunjungi oleh malaikat Jibril dengan berkata kepadanya. Nabi dalam keadaan yaqazah, dalam keadaan sedang. Nabi sedang dan Nabi tengok rupa parah Jibril yang sebenar pada ketika itu. Bukan tengok muka rupa parah Jibril hak merupa dak. Tengok hak betul-betul real punya kejadian Jibril alaihi salatu wassalam. Dengan berkata kepadanya, siapa berkata? Jibril berkata kepadanya. Nya siapa? Nya Nabi Muhammad. Iqra, bacalah. Nabi menjawab, ma ana biqari'in, aku tidak tahu membaca. Tu dia. Jadi Nabi Muhammad ni bersifat al-ummi. Ummi ni makna ta'ati baca, ta'ati menulis. Ada orang kata, anak saya tak pandai baca, kira macam Nabi Muhammad lah. Anak hang tak pandai baca tu tak sama macam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak pandai baca, tak pandai menulis, satu mukjizat bagi Nabi Muhammad. Anakmu tak pandai menulis, tak pandai baca, tu bodoh, bukan mukjizat. Faham ni? Dia kata saya tak pandai baca Quran. Saya tak pandai baca apa pun tak pandai, tulis apa pun tak pandai. Kira saya ni macam Nabi Muhammad lah. Ambil mertun buh tang kepala ledah. Tak boleh gitu. Nabi Muhammad tak boleh tulis, tak boleh baca. Mukjizat, kemuliaan, kehebatan bagi Nabi Muhammad. Adapun kita tak pandai tulis, tak pandai baca, itu bermaksud nuqsan, membawa arti kekurangan, ketirisan, ketidaksempurnaan hak ada pada kita. Baik.
Sebab apa kita kata Nabi tak pandai baca, Nabi tak pandai tulis? Satu kehebatan kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kata ulama, Nabi tak pandai baca, Nabi tak pandai tulis, tapi Nabi mampu menyampaikan satu syariat, Nabi mampu menyelesaikan semua permasalahan umat, sama ada dari sudut akidahnya, dari sudut sosioekonominya, dari sudut pentadbirannya, dari sudut ibadahnya, dari sudut pernikahan, perceraian dan kemasyarakatan, semuanya telah diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tu dalam keadaan tak pandai baca, tak pandai tulis. Tapi kalau kita tak reti baca, tak reti tulis, boleh bang orang? Ha? Masuk-masuk pensyarah nak mengajar, kita suruh pensyarah tu kita berhenti minggu lepas chapter 3 nah. Pensyarah tu chapter 3 tu apa dia lah, tak mana lah. Saya tak reti lah, saya tak tahu ni nombor apa. Kita kata pensyarah apa? Dia kata pensyarah ni, dia ni mau nak syarah dengan aku contoh ni. Makna orang biasa tak boleh baca, itu adalah aib, keburukan. Nabi Muhammad tak boleh baca, tak boleh tulis, itu kemuliaan daripada Allah. Satu. Yang kedua, Nabi SAW tak boleh baca ni tuan-tuan. Allah Ta'ala tentukan kerana apa? Allah Ta'ala nak membersihkan Nabi SAW daripada sebarang fitnah ke atas agama Islam. Kalau Nabi boleh baca, boleh tulis, orang kafir akan kata agama Islam ni Muhammad yang reka. Dia pandai tulis, dia pandai baca. So, boleh jadi dia mereka Quran tu. Tapi Nabi Muhammad tak pandai baca, tak pandai tulis. Orang kafir musyrikin Mekah pun tahu Nabi tak pandai baca, tak pandai tulis. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala nak memalingkan fitnah ke atas batang tubuh Nabi Muhammad dan nak memalingkan fitnah atas syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi Nabi dengan kita tak pandai baca, jangan duk bagi sama pula. Tak sama. Kita kalau tak pandai baca, bodoh terus lah. Nabi tak pandai baca, tapi syariat Nabi tersebar seluruh dunia sehingga ke hari ini. Nabi tak pandai baca, segala hukum hakam sempurna disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pandai baca, tak pandai tulis, tapi segala permasalahan cerita tentang alam musyahadah, alam yang nampak dan alam ghaib, alam yang tak nampak, semua dapat disebarkan, dicerita secara detail, secara halus, secara tuntas dan tepat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situ nah. Jangan duk peleceh Nabi. Peleceh Nabi jadi murtad. Na'udzubillah. Dia kata Nabi Muhammad ni macam aku. Mapah kekok gitu. Tak boleh. Murtad kalau cakap gitu. Kena jaga. Kemudian ia siapa? Ia Jibril. Tabik itu memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga terasa berat. Makna berat ni dia peluk kuat sungguh lah sampai Nabi ni sampai tak boleh nak menguit kata-kata. Kemudian ia melepaskannya siapa? Nya Rasulullah, dan berkata pula, siapa berkata? Jibril berkata, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari'in, aku tidak tahu membaca wahai Jibril. Kemudian ia memeluk semula seperti mulanya. Dia peluk lagi. Dia peluk lagi. Berapa kali Jibril peluk? 3 kali Jibril peluk dalam riwayat tersebut. Jibril tu main kali pertama Jibril peluk. Peluk kata, ya Iqra ya Muhammad Iqra. Nabi kata, ma ana biqari'in, aku tak boleh baca. Jibril peluk, pakai tak dada lepas pula. Kata lagi Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in, peluk pula kali kedua. Lepas tu kata lagi Iqra ya Muhammad, Nabi kata balik ma ana biqari'in, tak boleh juga. 3 kali peluk. Pasal apa peluk 3 kali tuan-tuan? Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Hikmah Allah Ta'ala takdirkan Jibril peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia,
Allah Ta'ala nak bagi tahu apa yang nak disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah itu satu perkara yang sangat-sangat berat, yang sangat-sangat mustahak. Satu. Yang kedua, sebab apa 3 kali Jibril peluk dan 3 kali Jibril suruh iqra, iqra, iqra. Dari sudut pendidikannya, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, benda yang penting ketika mana kita mengajak anak kita ke, ngajak siapa-siapa pun, hendaklah diulang sekurang-kurang 3 kali. 3 kali. Kurang-kurang 3 kali. Ni baca kali nak ingat semuka, sampai Imam Syafi'i dia tu. Kan? Semut 3 kilo sehari telan. Lepas tu Imam Syafi'i kot mana dah. Paling kurang kena mengulang nak hafal Quran semuka. Kurang komen sepanak 20 kali baca. Tengok biar pi orang kata lambat pun, orang kata lembab ke, bodoh ke, biar pi kat dia. Kita cara kita, kepala otak kita mana sama, RAM kita tak sama. Kita punya prosesor tak sama kan. Ada hal prosesor slow, ada hal pertengahan, ada hal jenis nyut. Lambat cerita dah. Ada yang boleh hafal setengah muka tu setengah jam dia boleh hafal. Ada yang boleh satu muka tu setengah jam. Ada tak? Ada hak satu muka tu seminggu pun ada tak? Ada hak baca setengah muka tak hafal ke bila pun. Pasal dia baca gitu ya. Tu dia. Jadi orang ni tak sama. Ulang kita nak menghafal sehari selai, sehari 1 ayat pun tak apa dah. Ayah. Habis. Nah, kalau juzuk amma tu tebuk tak mana pun kita tahu lah selalunya juzuk amma tu kan. Selalu duk baca juzuk amma tu. Lepas tu nak mula menghafal Quran. Hafal sehari 1 ayat. Duk ada 6,200 lebih ayat. Kira tengok tolak juzuk amma tu ada berapa ribu ayat, belel berapa. Katalah. Tinggal awak. Tinggal lagi 6,000 ayat. Contoh. Menghafal. Lepas tu kira dengan setahun 365 hari. Tolak dengan cuti MC 14 lebih kurang. Menghafal pada MC ke? Kira baik. Nak, katalah 365. Tolak pi bagi jadi 300 ya. 300 hari menghafal. Kita nisbah tengok. Duk ada 6,000 dengan 300. 6,000 bahagi 300. Duk ada berapa? Tuan-tuan kira lah. Saya matematik tak pernah cakap kan. SPM pun G. Macam matematik bodoh. Kan? Dia bubuh formula penuh depan. Mai tak reti kira ni tuan-tuan. Tuan-tuan kata apa? Hang panggil pi Bill Gates main duduk depan pun. Mai kata tak pandai kira ni. Bukan tak pandai. Tak kenan nak kira. Tapi kalau orang bagi duit kira suka. Dah. Itu biasalah nak mati pun kalau buh sampul tepi dia pagu mangkit. Dia kena yang kopi pun tak dia pergi sakit pula lah. Itu kata hantu duit tau. Itu dia. Jadi 3 kali mau ulang. Wattini wazzaitun, wattini wazzaitun, wattini wazzaitun. Apa tu tutup tu? Ingat. Wattini wazzaitun, wattini wazzaitun. Ingat. Lepas tu saya mula. Waturi sinin, waturi sinin, waturi sinin, wattini wazzaitun, waturi sinin, wattini wazzaitun, waturi sinin, wattini wazzaitun, waturi sinin. Dia kata buat lambat sangat nak boleh hafal Quran. Mu'jizah. Bukan lagu celaka dalam televisyen. Lagu dalam televisyen sekali dengar pun boleh hafal dah. Tekah-tekah tu. Jam dinding sudah bergetar. Dengar kali tu boleh hafal dah. Bangsa jin banyak tu. Tapi kalau baca Quran ni mu'jizah. Kita doa ke Allah Ta'ala. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina. Allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatan. Kita doa minta Quran tu jadi hujjah bagi kita, peguam bela bagi kita. Jadi di dunia ni mu nak jadi peguam, mu nak peguam yang dapat bela kamu, peguam yang tough, peguam yang hebat, peguam yang petah berbicara, bayar duit banyak duit banyak Dunia kena bayar duit, akhirat nak jawab depan Allah Taala. Quran bukan nilai duit, Quran ni tidak ada nilai. Jadi tuan-tuan, dengan Quran jangan buat main-main. Anak kita tak boleh baca Quran, kena modok risau lebih lagi kalau dia tak lulus SPM pertal lain tu. Tapi kalau tak reti baca Quran, gelap masa depan kita dengan anak kita. Na'udzubillah. SPM tak lulus, boleh repeat lain. Tak jadi masalah apa. Betul tak? Quran tak boleh baca, siapa nak tolong betul dia tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia memeluk semula, Jibril memeluk semula seperti mulanya. Kemudian melepaskannya dan berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu dia. Jadi ayat pertama ni Allah Taala ajak kita apa? Supaya ingat, jangan sombong kepada Allah. Mu kena ingat diri kamu itu dahulunya tidak ada dan kemudiannya diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita ni lemah lah tuan-tuan, mai daripada ayak mani. Ayak mani ni dia tak najis, kalau keluar kena jubah satu tong kali pun sah mayang. Dia buat main masjid, buah ayak mani dan satu kolej ni penuh gitu ayak mani tu. Sah tak dia buah dalam poket? Sah, tak ada masalah apa. Walaupun demikian, tak ada orang duk jual di kedai ayak mani, tak ada. Sah tak pakai? Sah. Situ dia. Jadi Allah jadikan kita daripada ayak mani. Daripada ayak mani. Bahkan hikmah Allah Ta'ala suruh kita ambil wuduk sehari semalam 5 kali hak wajib lah. Hak wajib kalau tajdid wuduk cerita lain sunatnya. Ni hak wajib tu kalau batal ambil pula tadi nak mayang Isyak. 5 kali hak wajib sehari tu bila mana kita duk ambil tubuh di tangan tu, ulama suruh kita pegang renung ayat tu, rupa-rupanya aku ni ayat lagu ni lah. Pasal apa ayat lagu ni? Lemah sungguh, orang cedok, orang lempang, orang boh, orang buang. Itulah kita. Maka hakikat kejadian kita tu daripada ayat. Mai kot mana? Mai kot kemaluan pak kita. Lepas tu, masuk kot lubang kemaluan mak kita. Lepas tu, keluar balik kot lubang tu pula. Lepas tu, dahlah keluar kot lubang tu dengan darah, dengan busuk, tak tahu nak habaq. Ya Rabbi Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hey Muhammad, hang kena ingat Allah yang cipta hang. Jangan sombong. Allah nak peringat Nabi SAW. Dan apa benda kita buat pun tuan-tuan, baca bismillah, ingat ke Tuhan. Melainkan benda haram lah. Isyak rokok pun baca bismillah ni tak badan. Tak badan. Ambil tubuh orang ni. Bismillah, tak badan dengan tangan kanan pun tak badan. Dia padan dengan kaki ya isyak tu. Benda haram nah. Padan dengan kaki yang kat buh tu di kedai makan, kat kaki buh rokok. Awak ada kita padan dengan kaki ya benda haram ni. Tangan kanan ni semua benda hak mulia belakang. Hak belah kiri ni patut-patut pun benda hak tak elok tak sampai haram lagi. Hak kiri ni pun basuh berak takkan haram kot, tak haram. Benda apa? Benda keji ya, tak jadi haram lagi. Tapi apa? Rokok tak ada lah senarai dua ni. Duk di kaki barangkali. Duk di kaki barangkali. Jadi makan baca bismillah. Paling kurang bismillah. Koman sepanuh bismillahirrahmanirrahim. Kemas sikit baca doa macam kita dok baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ataupun alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Baca doa boleh lagu mana pun tak apa. Habis daripada kita makan,
Kita baca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Atau kita dapat makan. Tapi kalau orang belanja kita makan, dia panggil makan cemeh, dia panggil. Makan cemeh. Nak bagi masjid ramai, buat makan cemeh krak ramai. Duduk dalam kubur mau keluar mai pula. Kan? Buat kambing golek ke tiap-tiap bulan buat kambing golek. Tuan-tuan boleh tengok. Masjid tuan-tuan macam mayang Jumaat. Nak buat ramai ni kambing golek. Kuliah tak masuk lah. Dia duduk keluar orang tak kambing golek nanti dia masuk mai. Jadinya apa dia? Lepas makan baca doa. Orang belanja kita makan pun baca doa juga. Pasal rezeki Allah bagi kat dia lebih, dia boleh jamu kita makan. Syarat dia benda hak halal lah. Hak haram tak payah doa tak apa. Biar melingkup pi ya. Dah, orang jamu kita ya. Contohlah, habis-habis lagi ni ayah-ayah kata, "Ustaz, jom kita pergi minum teh tarik." Habaq pi ya. Walaupun tak nak hajak pun 5 tahun dah. Tak, jom kita pergi minum ayak di kedai Syed Kenak Wajib Bali tu. Tahu tu? Itu dia. Kita kena teh tarik masalah baru. Mana-mana rancak, mana-mana berdosa. Tu dia. Tok Wan malah. Dia punya pekat lain dia Power Ranger. Jom kita naik motor. Dia buat up satu macamnya Tok Wan ni pun. Dia pun jamu. Dia belanja kita minum bak. Kita buat alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa ke dia. Allahumma barik lahu ma razaqtahu waghfir lahu warhamhu. Ya Allah ya Tuhanku. Barik lahu, berkatilah dia. Dia apa? Dia hak jamu kita tu. Ma razaqtahu, apa yang telah kau rezekikan kepada dia. Waghfir lahu, ampunkan dosa dia. Warhamhu, dan rahmatilah ia. Tu dia panggil doa kepada orang hak jamu kita makan, hak bak kenuri kat kita. Saya panggil doa makan cemeh nama dia. Doa makan cemeh. Ni Allah Ta'ala ajak, Nabi ajak orang bagi makan pun. Hang jangan lupa, Allah bagi rezeki lebih kat dia. Allah yang menggerakkan hati dia. Allah yang sampaikan rezeki di tangan dia masuk dalam mulut kita. Ingat ke tu? Ingat ke Tuhan. Tu dia. Baca doa. Ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang paling pemurah. Mengajar dengan perantaraan qalam. Kalau qalam ni setengah kata pen lah, pensel tu. Daripada ayat ni juga ulama kata kena beradab dengan segala benda yang ada hubung kait dengan ilmu. Kena beradab belaka. Ni pen kita ni walaupun tak haram duk baling begitu ke kawan, tapi tak beradab dengan ilmu. Dia kata pen bukan ilmu. Tak ada pen hang nak tulis ke mana? Kan? Tak ada pen nak tulis ke mana? Ayah-ayah kalau tak ada pen, agak-agak lah. Surat nikah kita sah tak? Nak tanya tak? Ada kalau tak ada pen. Tak ada pen ni, akad nikah dah. Sah tu sah dah akad nikah tu. Bukan syarat kena sign tu. Tapi Tok Qadi bagi, ni sign ni tanda kami nak buat surat ni kata kahwin dah. Tak ada pen. Nak kira ke mana? Dia kata kena pergi cari dulu. Dia kata pengantin tak boleh buat lari balik lagi ni. Pen tak ada. Pun tak boleh lah. Pen tak ada ni tak boleh angkat rasuah. Faham tak faham tu dah. Pen tak ada. Pakcik lu kalau nak jadi imam dia pasal selesai tak pakcik? Selesai kan? Tak ada pen tak? Guna. Dia kata tak apa. Kira pakai embus kot lagi dia keluar tanda tangan kat atas tu. Tak ada. Nah, ada pen ni. Dengan pen boleh tulis. Tuan-tuan boleh robit. Tulis atas kitab. Nak buat nota. Selagi nak buat peringatan apa-apa ke. Maklum tak lagi nak pesan kat Palung. Esok jangan berjumpa beli daun selom 3 batang. Lepas tu beli belah kunyit hidup. Beli santan. Lepas tu beli siput belitung. Beli ni sikit. Pasal besok nak buat apa? Besok nak buat siput belitung sedut. Masak cili padi. Allah. Habis reng. Tu pesan kod mana tu? Kod pen ni. Kan? Dia kod handphone ni dia tak payahlah. Kalau main berumur ni nak buka pun tak apa nak nampak dah. Dia kena tulis. Kod mana pun pen juga. Hang hebat pilih handphone kod mana pun pen tak boleh buang. Ni tuan-tuan kena beradab dengan pen kita. Bukan pen saja. Termasuklah kertas.
ataupun kurasah, buku nota, apa-apa benda yang ada hubung kait dengan ilmu, kena muliakan dia. Ni adab. Tengah orang kita dak dah. Ke masjid tuan-tuan lah. Tang lain tu. Belah no Copenhagen no, sana-sana no, Johor. Kan? Kita balik-balik habis kuliah, pong balik gitu ya. Tak mana nilai ilmu kita mengaji no. Kita hak kita duk mengaji ni nilai dia tang mana? Berbanding dengan handphone kita letak. Sehari lepas cakap telefon, duk sapu pula. Handphone kita dengan kitab kita mana nilai lagi? Hak mulia lagi, hak mana? Handphone kalau lempang pun tak ada masalah. Kitab tak boleh duk lempang kau suka. Ni kata kitab. Tapi berapa ramai hak ambil lagu tu? Dia balik pergi di rumah, dia buat apa? Ambil buku contoh lah. Bawa balik, dia tak surat abang utusan kat atas. Dia buah gambar surat abang utusan. Lepas tu hak talar kok kitab tu pula, lingua A punya muka, jeng terus. Ada. Tak beradab. Dia bukan haram, dia tak beradab tuan-tuan. Dia tak beradab. Sehingga kan dalam kitab ta'lim muta'allim, ulama ajak cara nak susun kitab pun ada. Tang mana Al-Quran duk tang mana? Tafsir Quran duk tang mana? Hadis duk tang mana? Syarah hadis tang mana? Ilmu fiqh tang mana? Kitab syarah ilmu fiqh tang mana? Kitab tauhid dan sebagainya. Hak bawah sekali baru sahabat. Ni dak kita sahabat di atas, kitab tafsir duk di bawah. Pasal apa? Kita tak tahu nak menilai mana permata mana batu jalan tar biasa. Tu dia. Sebab tu kalau orang mengaji, kitab dia hilang, dia risau. Pasal apa? Hak dia dhabit tu penuh tu, kalau hilang tu aku tak tahu lah, pakai tak baca dah kitab tu. Pasal apa? Tok guru tu habaq dia tak patah balik mai dah. Nak tunggu tok guru tu syarah pula, tunggu khatam dulu, tu pun kalau dan. Kalau tak dan, tuan kitab tu dululah khatam tu tak dia. Sebab tu tuan-tuan, bab-bab kita dengan ilmu ni di Malaysia ni kurang sangat. Kurang sangatlah. Yang kita panggil apa? Berahi ke ilmu tu kurang. Nafsu ke ilmu, gairah ke ilmu tu kurang. Di Malaysia ni tak kata semua, kebanyakan. Tapi kalau ayah-ayah pi di Fatani tu, Allah, pi di masjid Fatani hari Jumaat tak silap. Pi hari Jumaat tu mengaji baba sepanjang mengajar di masjid Fatani ni penuh sampai ke atas jalan ni. Duk depan masjid Fatani tu ada kedai duk jual jubah. Depa hak duk berniaga di kedai ni buka kitab duk dengar baba duk bersyarah dalam masjid tu. Depa nak tinggal kedai lagi kok jubah pun cerah tinggal menyengkut saja. Depa duk juga mengaji juga. Pasal apa? Pentingnya ilmu. Sana tua muda sama naik galak mengaji. Sini tua muda galak semacam duk main handphone TikTok. Kalah monyet lagi duk melompat. La haula wala quwwata illa billah. Ni beza Malaysia dengan mana? Dengan Thailand. Dia duk kata Thailand negara kafir. Negara kafir pun orang Islam dia bagus pada kita hak negara Islam ni. Tak berahi kepada ilmu, berahi kok lain belaka. Na'udzubillahi min zalik. Dia kena faham situ. Dia mengajar, dia Allah mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi ayat ni nak tunjuk kata asal kita lahir bodoh, jahil. Tapi ada ilmu yang Allah ajak kita duk dalam perut. Allah ajak seadah, tak perlu hantar pergi tuition, tak perlu pergi hantar pasti little khalih, tak payah duk pergi hantar dah. Keluar beranak mai tu reti dah. Apa dia? Antaranya ilmu teriak. Ingat. Keluar tu teriak dah, duk tertampak punggung. Pung, weh, teriak gitu nah. Pak dia pula kesian tengok anak dalam tempat. Pak tu dah remote doktor keluar. Dia kata doktor penanya anak dia. Doktor nak cek anak hang bisu ke tak bisu. Bukan nak penanya anak dia. Duk bergaduh dengan doktor dengan pak pula. Kita lahir ni jahil. Allah Ta'ala ajak dah hadut dalam perut tu keluar main. Tak perlu ajak dah cara nak minum susu. Tak payah. Mutala ya puting susu tu. Sehari dia lakum lah kawan tu. Puak. Tak dia kenyang lena. Begitu ya. Ada ke orang duk mengajar? Pusat tuition cara isap susu. Tak ada, gila sangat pusat tuition gitu. Ni kena faham tuan-tuan. Ilmu Allah Ta'ala ni luas sungguh. Jangan kita sombong. Kita lahir dulu bogey, tak ada apa. Seorang benang pun tak ada. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 4.
Itulah wahyu yang pertama diturunkan. Dan detik pertama dalam sejarah kenabian, kenabian siapa? Kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya penerimaan wahyu itu menjadi asas yang terbina di atasnya hakikat agama Allah Subhanahu wa taala, yakni segala perkara akidah. Akidah ni apa? Akidah daripada aqdun, ikatan tu. Kita ada akad nikah tu akidah tu. Jeng kita punya akidah nikah ni pelik dah kata kan. Akad tu dia ikatan lah tu. Aku nikahkan akan nikah. Ayat mineral keluarga dengan anak perempuanku. Cawan kaca dengan mas kahwin sebanyak sekian-sekian. Anak terono cak ayat keluarga jawab, aku terima nikahnya. Sah dah tu. Sah dah. Dia panggil apa tu? Akad nikah. Ikatan pernikahan. Apa maksud an-nikah? An-nikah tu aqdun ibahatul wat'i, iaitu satu akad yang menghalalkan hubungan badan antara jantan hak dengan tina tadi ni, hak laki dengan yang perempuan. Itu maksud akad nikah tu, nikah tu. Akidah di sini bukan akidah hak akad nikah tu, dak, simpulan iman. Kita duk mengaji 50 simpulan iman tu. Kita mengaji 50 simpulan iman. 20 sifat wajib bagi Allah. Tu dia. 20 sifat mustahil bagi Allah. Jadi 40. 1 sifat harus bagi Allah. 41. Lepas tu 4 sifat wajib bagi Nabi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Nabi Rasul, 1 sifat harus bagi Nabi Rasul. Jadi 9. 41 campur 9, 50. 50 itulah dia panggil simpulan iman, simpulan akidah. Itu dia. Baik. Dan hukum hakam syariatnya yang membezakan di antara Rasul dan manusia biasa. Di antara agama Allah yang syumul dengan ajaran. Tuan-tuan tengok situ pengarang tulis agama Allah dengan ajaran ciptaan manusia. Kerana kata guru kita, agama ni hakikat mutlak, hak benar belaka, yakni Islam. Adapun ajaran dia tak betul ciptaan manusia. Kalau kita kata agama Hindu, tak boleh terima atas jalan faham ilmunya, tak boleh kata agama. Kita panggil ajaran Hindu. Ajaran Kristian, tak apalah. Ajaran Buddha, tak boleh kata agama Buddha. Agama Kristian, agama Hindu, tak boleh. Agama ni tertakluk mutlak pada agama hak betul, ajaran yang betul, yakni Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah, yakni Islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Siapa-siapa yang mencari selain daripada Islam, falam, tidak akan diterima selama-lama. Yuqbala minhu, selama-lama tak diterima. Apa sahaja selain Islam tak diterima. Mu nikah cara bukan Islam, tak terima. Mu menega, muhung bukan cara Islam, tak terima. Mu semayang tak ikut cara Nabi, tak terima. Mu haji tak ikut cara Nabi, tak terima. Jadinya selain daripada hak Islam letak tu, jadi tak diterima belaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada zahir dia semayang betul, tapi dia tak ikut hak Islam no, mayang asal 4 pi mayang 5, tak jadi. Dia kata mayang lebih, berpahala lebih. Hak orang suruh mayang, tak mau mayang tu, mayang rajin lebih tambah rakaat pula.
Dia kata mayang 5 lah senang lah kata. Hampa ni menyegan mayang asal 40 tahun dah 24. Mayang 5 pula dia kata. Era baru dia kata lah ni. Tak diterima bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Tu dia. Sebab tu Nabi sebutlah hadis tu sallu kama raaitumuni usalli. Mayanglah kamu macam mana mu tengok aku sembahyang. Nabi tak kata sallu kama usalli. Nabi tak kata mayang macam aku sembahyang. Mapuh kekok kita. Nabi kata sembahyang macam kamu tengok aku sembahyang. Nabi tak kata sembahyang macam aku sembahyang. Kalau sembahyang macam Nabi sembahyang lorak kita tuan-tuan. Sahabat Nabi cerita Nabi sembahyang dalam beberapa rakaat 7 juzuk. Cari mayang Aisyah tebuh 7 juzuk dengan tu imam. Ingat jadi guna. Orang report kat jabat agama. Tutup terus masjid kita, kuarantin. Pasal apa? Semua hak main ni sakit lutut belakang dah duk sakit lutut dah. Mayang 7 juzuk pula. Melerak guling habis. Besok mayang mau duk teh katil ya. Masjid katil berjamaah. Begitu. Pasal apa? Semua pakai sakit lutut. Nabi mayang 7 juzuk malung. Malung boleh tak mayang 7 juzuk malung? Malung? Tak banyak nampak ni. Boleh tak 7 juzuk malam ni? Boleh tak? Boleh tak apa. Alhamdulillah. Orang perempuan boleh belakang. Hatta kalau mengaji pun mereka kemas lagi pada kita. Dia bawa pen tu, dia tulis tu sampai kita pun dia heran. Dia tulis tu, tulis sampai tangan keluar pada buku, dia pergi tulis tak mana pun tak tahu. Ni tekan orang perempuan dia mengaji, dia tulis tekan, lepas tu balik dia tutup, tengah gitu. Tapi dia beramai dia tutup pun. Hak lelaki ni tak tahu lagi, dia tulis saja, boleh lah. Hak beramai tu ada juga, hak tak beramai tu banyak lah. Termasuk hak cakap ni pun lah. Kan? Nabi mayang malung. Nabi sebut, kata guru kami Dr. Sya'ban Muhammad Ar-Rifai hafizahullah, hadis tu pun tunjuk kata rahmat Rasulullah. Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyang macam mana aku macam mana kamu tengok aku sembahyang. Nabi takbir lagu mana? Nabi rukuk lagu mana? Nabi i'tidal lagu mana? Nabi sujud lagu mana? Nabi iftirash lagu mana? Nabi tawarruk pa lagu mana? Nabi bagi salam lagu mana? Kaki duk kok mana? Selang pi kok mana? Nabi doa lagu. Nabi tak kata apa? Nabi tak kata sallu kama usalli. Semayanglah macam aku semayang. Kalau Nabi sebut lagu tu, apa hak Nabi baca lah semayang? Berapa juzuk hak Nabi baca dalam semayang? Wajib kena ikut macam mana Nabi buat. Menerak guling kita. Guling kita tu dah. Sabbihisma rabbikal a'la kan. Main Jumaat kan. Sunat. Lepas tu pasal apa? Allah al-ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Bukan semua orang hafal. Kan? Kalau lagu tu ke perhatian. Silat-silat dengan Tok Khotib tu. Dia tuang dia tu lah. Aqimus salah. Lepas tu dia turun belah start kereta beli gitu. Dia kata, aku tak hafal sabihis pun tak. Al-ghashiyah pun tak. Tak pun dia hafal. Sabihis saja. Al-ghashiyah Tok Bilal belakang. Rakaat pertama dia jadi tu imam. Rakaat kedua tukang kok you pula naik ke depan. Berat gitu. Tak boleh. Nabi berdoa lagu mana? Nabi tahiyat lagu mana? Sahabat kata Nabi berdiri lama. Rukuk sama nak lama macam dengan berdiri. Tu dia Rukuk nak sama lama dengan berdiri. Kita darah tinggi lah tu. Sami'allahu liman hamidah. Katalah 5 minit rukuk. Tak payah gula lama 5 minit tu dah. Hak kawan tu baru sakit orat baru betul ya. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Tu imam tu bukan tu imam ini ya, tampak lain. Tu imam tu sami'allahu liman hamidah. Jemaah pun bakat makir. Sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Tengok tu imam tak bangun ni. Pasal apa? Dia punya tulang belakang dah sangkut. Tak ada nak rukuk lama kan. Jam terus. Nabi semayang. Tak lagu kita semayang. Nabi mayang malam banyak bengkok kaki. Bengkok kaki nah Nabi mayang. Kita makan mi udang sungai 2 bengkok kaki pasal toksik banyak, uric acid banyak, udang banyak. Ya Rabbi Ta'ala, jauh sungguh kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara rasul yang bergerak dengan hidayah Allah,
dengan penentangannya yang tidak mendapat apa-apa petunjuk. Dhabit situ tuan-tuan, ini balasan orang yang lawan Rasulullah, lawan agama Allah. Apa balasan dia? Tidak mendapat apa-apa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila mana Nabi dakwah tuan-tuan di Madinah Al-Munawwarah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ala innahum humus sufaha walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada mereka, yakni orang Yahudi, orang munafik, orang musyrikin di Madinah Al-Munawwarah, anu'minu kama, berimanlah kamu semua seperti mana orang-orang yang telah beriman kepada Muhammad, yang dah ikut Muhammad, yang dah bersama dengan Muhammad. Qalu, berkata mereka hak kufur ni, anu'minu kama amana sufaha, takkan kami nak ikut orang hak bodoh kot. Mereka kata yang ikut Nabi Muhammad ni orang yang bodoh, orang yang tolol, orang yang tak cerdik, orang yang tak pandai, orang hak bengong saja yang ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala innahum humus sufaha. Allah Taala sebut, sebenarnya mereka ni lah orang yang as-sufaha, orang yang bodoh, walakin la yash'urun, tapi mereka tak sedar, mereka tak rasa hak diri mereka tu sebenarnya bodoh. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ayat ni Allah Ta'ala menghina mana-mana manusia yang lawan Rasulullah, yang lawan syariat Allah, dia lebih hina daripada binatang. Na'udzubillah. Walaupun dia pakai lebay besar tongkoi kali pun, dia pakai lebay sama besar tayar mesin padi sekali pun, hang tak mau pada syariat Allah, hang teruk pada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, oleh kerana ianya peristiwa luar biasa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya apa? Nya wahyu tu. Tu dia. Dengan perasaan yang cemas dan tergesa-gesa pula. Nabi tak pernah jumpa Jibril. Lepas tu dapat benda hak berat pula jadi ketak. Jadi ketak. Supaya kita lah. Kan, orang tak pernah tolak jadi imam Jumaat. Kita kebetulan hari tu duduk belakang. Celah-celah tu imam nak perut. Allah. Dia kata, nek. Kita tak nek orang kata cerai pula. Nek tu takbir duduk begitu dah. Allah. Niat bayang jenazah tu. Niat bayang jenazah tu. Allahu Akbar. Bagi salam pun berdiri. Bayang Jumaat. Tak pening ke tu. Pasal apa? Ketak tak pernah buat. Allahu Akbar. Ataupun mana duk khutbah, tok khatib duk khutbah tu, tok khatib kentut perut itu dia turun. Kita naik sambung tak dia dah. Pinik terus sambung. Kawan tu naik terus Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat terus. Pi tangku ya. Kira baca hak leh terus ya. Allahu Akbar. Pasal apa? Kita tak biasa buat. Benda-benda hak penting-penting orang lelaki kena buat tuan-tuan. Ayah-ayah saya yakin dah duk buat dah. Anak-anak kita ni hak muda-muda ni dia biasa jadi khalifah tahlil dah. Tahlil ni tak perlu panjang. Kan? Tak perlu panjang. Panjang ke pendek ke terpulang lah. Tapi janganlah panjang sangat dan jangan pendek sangat. Dah tahlil panjang, doa jangan panjang sangat. Ni doa dia 4 bulan baru nak habis doa. Sampai hak awal duduk lagu tu last kali duduk dalam bokek tangan. Ni saya celaka apa panjang sangat doa ni. Jangan duduk lama sangat, agak-agak lah baca doa. Baca doa hak Melayu pun tak apa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa ibu dan ayah kami. Sampaikan pahala bacaan Quran kami, tahlil kami kepada ibu dan ayah kami. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang soleh, yang sentiasa mendoakan ibu dan ayah kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami dalam iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Orang pun syuk tahlil. Ni tahlil ya Rabbi Ta'ala. Panjang ni kalau kata api panjang. Lepas tu doa pula panjang. Allahumma. 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 Allahumma.
Pah Allahumma, 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 Allahumma. Hak jemaah duduk belakang. Allahumma barik lana nu. Biar balu bihu gurih di luar. Pasal apa? Panjang sangat. Agak-agak. Jangan panjang sangat. No. Jangan panjang sangat. Dia jadi cemuih. Dia jadi cemuih. Dia panggil apa? Dia panggil malal. Dalam kitab panggil dia panggil malal. Malal ni cemuih. Kalau duduk panjang, patut-patut. Jangan panjang sangat. Jangan pendek sangat. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal thawaba man qara'nahu minal Qur'anil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Tang tu ya doa dia. Tuan Kenuri dia kata makan mudah. Malam ni buat nasi kenak gila-gila kuah tarwata, telur ikan masin, telur masin pula sebelah, ayam goreng pula hak baru keluar kepala belangu pula dubuh, kacang bendi 2-3 batang kat atas tu, sayur kobis masak kunyit pula, kuah campur pula kat atas. Banjir dia baca hak tu ya. Pergi selamat. Patut padahlah. Jangan panjang sangat. Jangan pendek sangat. Nah, tu tahlil anak kita. Azan. Ini benda hak penting-penting ni lagi ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar anak kita azan tengok. Kan? Mayang mungkin dia okey dah. Azan tak so dia dengar baca azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada hak tak pernah azan, awal-awal baca azan, lepas tu minta takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diktak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kejut makmum pegang. Ui, bila raya ni besar pun nak lagi. Dah. Tak biasa. Mau jangan buat pasal. Pernah nak tuan-tuan. Ni jadi kat saya lah. Kalih-kalih belakang tu tuan-tuan kata mampu laku perkataan mu buat menantu dah. Rupanya ada juga. Alhamdulillah. Dah. Jaga tu. Hak laki-laki lah. Terutamanya. Bila bang ni tuan-tuan, walaupun nampak macam simple. Kita kalau boleh azan tu, azan bagi kena sungguh. Ni halah ni, hak kitab ni habis dah ni, habis orang tu lah. Habis tabung bulan depan pula, ya Muhammad tu. Ni hak azan ni. Tak kata kat siapa lah, mana-mana pun termasuk diri kita lah. Hak cakap ni pun. Kadang-kadang kita terlupa, kita duk sangka kata benda tak apa azan ni. Betul lah. Tapi azan ni dia syiar kan. Azan ni dia syiar. Setengah orang tu kalau tak dengar azan dia tak boleh hidup. Tengah orang tu dia tak dengar azan ni dia tak boleh hidup. Dia berasa tak tenang ke mana tu. Macam PKP dulu ni dah. Tak dengar azan, dengar pun sallu fi buyutikum. Kan ada hak lolak memang duk mayang di rumah lama dah. Dia jawab gitu. Ada orang perangai kalau kuduh gitu pun. Kan? Nah, jadi bila sallu fi buyutikum tu kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita bang ni. Bang ni sunat tangan kita hak anak ni duduk dalam ni. Bukan hak ibu ni. Pibuh lagu tu pibuh tak mana. Hak anak ni hak jari ni. Kan? Buah gitulah. Sunat buah gitu. Lepas tu bismillah lah apa lebih kurang. Bunyi itu bang terus jangan duduk selawat dah. Bukan bid'ah selawat belum sembahyang belum ni dah. Nak pergi selawat ke apakah 5 minit sebelum tu hampir selawat. Pergi telan mikrofon tu pun tak apa. Duk tu telan mikrofon keluar balik, telan luar balik. Tak apalah. Ni dah tit. Hak geng duk luar duk ajwa duk tang ni dah ni. Kurma ajwa nak buka puasa. Kan? Dia tak wajib bang masuk waktu ni, tak wajib bang masuk boleh makan langsung. Tapi ni Islam buat ni cantik dah. Bunyi bang tu kira masuk maghrib lah. Kita kata kan. Hak depa ni duk tang ni dah. Bunyi tek lama dah. Anjua duk tang ni duk pembang. Dia kata bila nak bunyi gaya ya perak masuk. Dah. Dia astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Duk bunyi ni hak di luar ni duk taram nasi kandang tu. Dia kata hari. Dia kata apa lambat kan. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallait. Duk baca tahiyat akhir dah tu. La haula wala. Bunyi tu bang tu weh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Sunat azan melagukan, mendayu-dayu, jangan lambat kan. Allah
tak akbar dak lagi doa Allah. Hang mendayu lagu tu payah. Jangan terlalu mendayu sangat. Sunat melagukan dia bagi syok orang dengar. Ada pun qamat, jangan lambat, sunat cepat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Baik. Baik. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Bunyi tu. Lalu ni tak dengar dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Bagi dengar paling kurang. Dengar kat kita pun madah dah. Lepas tu, hayya 'alas salat. Sunat kalih pergi kanan. Kepala saja, badan jangan dua kali. Awak kalih badan tak boleh ke? Boleh tak batal Tapi tak apa nak kena macam hak Nabi nak tu. Ada. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Alam ni. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Habis tu. Elok lagi ke mana? Lepas habis qamat, lepas habis bang, Tok Bilal baca doa lepas bang tu, biar dengar di mikrofon masjid, paling kurang orang dalam masjid pun baca sama dengan kita, hak duk di luar di rumah pun baca dengan kita. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah. Baca ni televisyen ni dia boleh pahala kita tak lepas ni. Baca tuan-tuan. Buat perubahan. Satu kampung baca doa. Dia mayang tak mayang, cerita dia lah. Dia duduk baca doa pas bang ni mayang tak pun payah lah. Paling kurang dia baca. Takkan dia baca, mudah-mudahan Allah Ta'ala jentik sikit hati dia. Aku duduk baca doa pas bang ni tak pi mayang ni macam tak apa nak kena. Mudah-mudahan tuan-tuan. Kalau asbab kita baca lagu tu dia nak mayang, Allah Ta'ala bagi pahala kat kita banyak sungguh tuan-tuan. Insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sambung bulan depan tuan-tuan. Yang baik daripada Allah, yang terkurang terkasar itu mohon ampun dan maaf. Jadi kita sambung bulan depan muka surat 67 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.